Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah di antara nabi-nabi dari kaum Bani Israel. Baginda merupakan anak kepada Nabi Daud alaihissalam. Nama sebenar baginda ialah Sulaiman bin Daud bin Ishaq bin Uwaid. Seperti ayahnya Nabi Daud alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kenabian dan kerajaan kepada baginda. Kerajaannya sangat luas dan kekuasaannya sangat besar. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah satu-satunya anak Nabi Daud alaihissalam yang sangat taat pada Allah. Allah juga telah memberi kelebihan ilmu kepadanya. Perkara ini ada terdapat pada surah An-Naml ayat 15. Dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Daud dan Sulaiman, dan kedua-duanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami dari segala kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Allah juga telah mengajar semua bahasa binatang dan burung kepadanya. Ini bermakna baginda memahami apa yang dibicarakan oleh binatang-binatang dan burung-burung. Dalam surah An-Naml ayat 17 hingga 19 ada menceritakan tentang bagaimana baginda mengatur bala tenteranya yang terdiri dari jin, manusia dan semua jenis burung pada suatu ketika. Kemudian apabila sampai di suatu lembah semut, baginda terdengar kata-kata seekor semut iaitu, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak dipijak oleh Sulaiman dan tentera-tenteranya." Setelah mendengarnya, baginda tidak berbicara dengan semut itu, tetapi tersenyum melihat telatah semut-semut yang diperintahkan oleh kawannya untuk masuk ke sarang masing-masing dengan berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kedua ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau redai. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Kawan-kawan, pernah dengar cerita Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Puteri Balqis? Kisah ini ada tercatat dalam surah An-Naml ayat 20 hingga 24. Pada suatu hari, sedang Nabi Sulaiman alaihissalam memeriksa bala tenteranya, baginda mendapati burung hudhud tiada. Melihat ketiadaan burung hudhud, baginda sangat marah dan akan menyembelihnya jika ia tidak memberi alasan yang kukuh kenapa ia lewat menemui baginda. Alasannya ialah ia telah terjumpa sebuah negeri iaitu negeri Sabah yang makmur dan diperintah oleh seorang puteri. Mereka menyembah matahari ketika matahari naik dan turun. Puteri yang dimaksudkan oleh burung hudhud itu ialah Puteri Balqis. Lantas baginda mengutuskan surat kepada Puteri Balqis melalui burung hudhud. Ketika Puteri Balqis sedang beristirahat, burung hudhud menjatuhkan surat tersebut di hadapannya. Lalu ia terus mengambilnya dan membaca isi kandungan surat tersebut. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, dan sesungguhnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah padaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Surah An-Naml ayat 30 hingga 31. Setelah membaca surat itu, Puteri Balqis memanggil semua menteri-menterinya untuk berbincang. Hasil dari perbincangan itu, dia memutuskan untuk memberi hadiah yang besar dan sangat berharga kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Di samping itu juga, dia berharap melalui utusannya itu
dia akan mengetahui kekuatan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka, apabila utusan Puteri Balqis berjumpa dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, baginda pun berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka, apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang diberikan kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan bala tentera yang mereka tidak berkuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, yakni Sa'aba, dengan terhina dan mereka akan menjadi, yakni tawanan-tawanan yang tidak berharga." Surah An-Naml ayat 36 hingga 37. Mendengar laporan utusannya itu, Puteri Balqis bersama pembesarnya mempersiapkan diri mereka untuk menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam mengetahui akan perancangan Puteri Balqis dan menteri-menterinya untuk bertemu dengan baginda. Lantas mengarahkan menteri-menterinya membawa singgasana Puteri Balqis ke negerinya sebelum Puteri Balqis dan menteri-menterinya sampai. Baginda berbuat demikian untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Puteri Balqis dan menteri-menterinya supaya mereka beriman kepada Allah. Tugas tersebut dilakukan oleh Ifrit, iaitu dari golongan jin mukmin. Masya Allah, melihat singgasana di hadapan baginda, baginda bersyukur kepada Allah kerana memberi kelebihan sedemikian rupa kepada dirinya. Setelah Puteri Balqis dan pengikutnya sampai, Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Surah An-Naml ayat 42. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam menjemput Puteri Balqis masuk ke istana baginda. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam begitu hebat. Ini kerana lantai istananya diperbuat daripada kaca. Di bawahnya, kelihatan ikan sedang berenang-renang di dalam air yang kemudian di atasnya dilapiskan dengan kaca. Puteri Balqis menyingkap kainnya sehingga menampakkan kedua betisnya. Dia beranggapan lantai tersebut merupakan kolam air yang besar. Sesungguhnya, ia adalah istana licin yang diperbuat dari kaca. Surah An-Naml ayat 44. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Akhirnya, Puteri Balqis dan pengikutnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puteri Balqis juga merupakan salah seorang daripada isteri Nabi Sulaiman alaihissalam.